Ha? Okey. Ini tak apa. Ini tak apa bawah dia. Ini tak apa bawah dia. Ini tak apa bawah dia. Ni. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, iaitu satu dorongan untuk kita melaksanakan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, solat, di mana orang yang beroleh taufik daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berusaha untuk melaksanakan solat dengan cara yang terbaik, iaitu solat dilakukan secara berjemaah di masjid maupun di surau yang Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, ya, mudah-mudahan kita semua inilah di kalangan hamba Allah yang beroleh taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Untuk malam ni lah kita dapat hadir untuk esok. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, tadi dah mula disebarkan berkeliling daripada JAIS dan PKPB kan. Bermula subuh esok, semua aktiviti surau maupun masjid ditangguhkan. Bukan hanya program-program pengimarahan, malah termasuk juga solat fardu, solat jemaat, berjemaah dan sebagainya. Kalau semalam petang mula heboh tentang PKPB yang diumumkan oleh pihak NKN. Ketika itu pun nampak dah orang kelang kabut, sibuk dan sebagainya. Tapi sekalian, semalam antara pihak yang agak kelang kabut, tuan-tuan tahu siapa? Pengantin yang nak bernikah hari Sabtu. Kelang kabut, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Petang semalam juga telefon, "Ustaz, ni macam mana ni Ustaz? Kan, boleh tak nikah esok Ustaz?" Maknanya hari ni lah, pagi tadi kan. Boleh tak nikah esok? Sebab kalau tunggu hari Sabtu memang tak boleh dah. Hari ni saja terakhir. Rabu dah tak boleh dah, apatah lagi hari Sabtu. Memang semalam dalam grup PTP, penolong pendaftar perkahwinan daerah Petaling, grup tersebut agak aktif, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Dan rata-rata mana-mana pasangan yang asalnya nak bernikah pada hari Sabtu, memang mereka semua ambil kesempatan hari ni juga nak nikah. Malah ada yang mohon hari ni juga nikah pun ada kan. Memang kelang kabut, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya sendiri pun diam-diam 4 pasangan juga kan, pukul 10, pukul 11, pukul 12 kan. Pukul 12 ada satu pasangan tu hari ni dia buat pengesahan, terus ke JAIS dapat kebenaran, petang tadi nikah pukul 3.30 selesai kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mereka golongan yang paling
kelang kabut sedikit lah kan. Pagi tadi kan, saya terlepas pandang sebenarnya, ini kongsi sikit lah. Saya terlepas pandang, saya ingatkan hari Sabtu ni ada seorang ni rupanya ada 2 orang. Semalam telefon seorang, yang pagi tadi dia telefon lagi. Dan orang lain pula lah yang nak nikah. Ni macam mana Ustaz? Dan hari Sabtu ni macam tak boleh je nak nikah. Saya kata kalau boleh nikahlah hari ni. Hari ni terkejut dia kan. Hari ni kan, yelah kalau boleh hari ni lah, esok dah tak boleh kan. Kalau boleh usahakan juga lah, paling-paling buat pukul 12 ke kan. Sebab petang saya nak kena hantar orang ke pejabat kamu. Dia terkedu bila dengar kan. Bila saya tanya lelaki mana, lelaki Labuan Dagang. Tak apalah, masih lagi Selangor. Kalau Johor ke negeri lain ke, mungkin susah sikit lah. Tapi alhamdulillah sempat juga datang pukul 12 sampai ke masjid kan. Berjaya melaksanakan majlis bermula lebih kurang 12.30 macam tu lah kan, 12.30 dekat-dekat nak azan Zuhur tu selesai. Alhamdulillah dah selesai pasangan yang ketiga kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, petang ni isu lain pula kan. Grup lain pula yang aktif, grup masjid, grup ada satu lagi grup pengurus masjid kan, mula aktif bertalu-talu soalan dan sebagainya. Memang masing-masing bertanya bila nak keluar kenyataan daripada JAIS, macam mana esok boleh ke tak dan macam-macam. Tapi bila dah keluar surat daripada JAIS tu, alhamdulillah, maknanya kita akur dan kita menerima lah kan. Kalau masa Kelang dulu dia terus serta-merta bermula daripada maghrib kan. Tapi kalau tadi tu diberitahu bermula maghrib, kelang kabut juga kan. Tapi alhamdulillah maknanya bermula esok subuh kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apapun kita kena redha lah. Ini keputusan yang ditetapkan oleh pihak ulil amri, pihak pemerintah. Walaupun kita tidak dibenarkan untuk solat berjemaah di surau maupun di masjid, namun kita masih lagi boleh berjemaah di rumah. Jadi ambil juga apalah untuk teruskan solat berjemaah. Tak apalah nak macam mana, nanti hari Jumaat kita pun tak boleh nak melaksanakan solat Jumaat. Kalau ikut bahasa yang digunakan itu, ditangguhkan solat Jumaat, ditangguhkan solat Jumaat, namun dikehendaki menggantikannya dengan solat Zuhur kan. Ambillah kesempatan, jangan Jumaat tak payah buat, langsung tak payah, tak ada kan. Kita masih lagi boleh beribadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini kita kena anggap sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelum ni nampak dah macam selesa, macam dah tenang, macam dah berkurangan, tapi apakan daya, kita hanya mampu merancang, Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. Kes hari ini kalau tak salah 650, betul? 650 kes yang sudah terkumpul, 16,880. Nak cecah 10,000 tu lambat. Sekali dah cecah 10,000 cepat je kan. Baru seminggu lebih dah cecah 16,000. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita, Allah Taala lindungi kita, bukan hanya diri kita, malah termasuk juga ahli keluarga kita, insya-Allah. Puan-puan muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, saya sebenarnya merancang nak sentuh sedikit berkaitan dengan Syiah, sebab dalam kisah Sayyidina Ali ini ada juga dikaitkan dengan Syiah. Walaupun nama Syiah ketika itu belum muncul, tapi penyokong-penyokong fanatiknya sudah ada. Malah mereka lah sebenarnya yang menyebabkan kekacauan sehingga berlakunya peperangan sivil. Sebelum tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, supaya kita lebih jelas, kalau sebelum ni biasa kita mendengar, malah kita sendiri pun bila disebut nama Sayyidina Ali bin Abi Talib, apa doa yang kita ucapkan? Karramallahu wajhah. Maksudnya semoga Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Tapi kalau dikaji-kaji, rupanya di sana ada juga di kalangan ulama yang tidak bersetuju dan dengan doa tersebut. Cara umumnya kita boleh bagi pada dua kumpulan. Satu yang tidak bersetuju dengan doa karramallahu wajhah. Sebaliknya hendaklah mengekalkan doa radhiyallahu anhu. Dan satu kumpulan setuju. Baik, kumpulan yang tidak bersetuju, antara hujahnya iaitu untuk menghindari
yang menjadi kebiasaan oleh orang-orang Syiah, di mana dikatakan orang-orang Syiah bila disebut nama Sayyidina Ali mereka akan mendoakan karramallahu wajhah. Jadi untuk kita tidak meniru kan kata-kata ataupun perbuatan orang-orang Syiah, maka janganlah kita menyebut ataupun mendoakan dengan karramallahu wajhah. Tak nafikan doa itu bagus, tapi oleh kerana dilakukan oleh golongan Syiah, maka kalau boleh elak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah alasan ataupun hujah yang menyatakan Sayyidina Ali didoakan dengan karramallahu wajhah kerana Sayyidina Ali tidak pernah memuja ataupun menyembah berhala, sedangkan di sana ada lagi sahabat-sahabat lain yang tidak pernah menyembah berhala. Antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar. Tapi kenapa pula Sayyidina Abu Bakar tetap didoakan dengan radhiyallahu anhu, tidak doa dengan karramallahu wajhah? Kalaulah alasan doa karramallahu wajhah itu kerana Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala. Itu dua. Yang ketiga pula, kalau yang dilihat di dalam Al-Quran ada beberapa tempat bila menggambarkan ataupun mengisahkan tentang sahabat, Allah Ta'ala sebut antaranya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya dalam surah Al-Bayyinah. Seolah-olah itu satu petunjuk di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bila disebut nama sahabat doanya adalah radhiyallahu anhu. Jadi dalam perkara ini perlulah disamakan semua sahabat dengan radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Itu hujah bagi golongan yang tidak bersetuju Sayyidina Ali didoakan dengan karramallahu wajhah. Manakala kumpulan yang bersetuju pula kan, hujah mereka yang pertama, karramallahu wajhah itu adalah sebagai satu penghormatan kepada Sayyidina Ali kerana Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala. Itu yang pertama, hujah mereka. Yang kedua, karramallahu wajhah itu juga merupakan satu gelaran kepada Sayyidina Ali. Kan, memandangkan Sayyidina Ali ini merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Maka sebab itulah gelarannya adalah karramallahu wajhah. Sahabat-sahabat lain pun masing-masing ada gelaran yang tersendiri. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq dan sebagainya. Jadi gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Ali adalah karramallahu wajhah, yang sekaligus merupakan doa ke atasnya. Dua. Yang ketiga pula ada yang menyatakan ianya sebagai satu tindak balas golongan Ahlussunnah wal Jamaah di atas perbuatan ataupun ungkapan yang dikeluarkan oleh golongan Nawasib. Golongan Nawasib ini adalah golongan yang mencela ahli bait. Terutamanya bila disebut nama Sayyidina Ali, mereka akan menyatakan qabbahallahu wajhah. Semoga Allah Ta'ala membinasakan wajahnya. Mereka doakan Sayyidina Ali dengan doa sebegitu. Maka sebagai satu reaksi golongan Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka menyebut bila disebut nama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semoga Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Baik, jadi di situ ada dua pendapat kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita timbang antara kedua pendapat tadi, mana yang lebih baik? Ada pendapat menyatakan pendapat yang pertama, maknanya kita menyamakan bila disebut nama sahabat doanya tetap karramallahu wajhah. Tapi tidaklah salah bila kita menyebut nama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan tadi maknanya bila disebut nama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka itu adalah lebih utama lagi. Sebab itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Jadi kita yang dah belajar, kita yang tahu, bermakna pelan-pelanlah kita ubah bila Allahu anhu kan. Wallahu alam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tentang Syiah ini, sebab kalau nak ikut sejarahnya, ianya bermula ketika Khalifah Sayyidina Uthman lagi kan, yang dibawa oleh seorang Yahudi Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah kan. Dia datang, dia ni asalnya adalah pendeta Yahudi, rahib Yahudi kan. Mungkinlah kerana dia sudah tidak lagi mendapat sokongan dan sebagainya, maka dia pun datang ke Madinah dan mengaku dirinya sebagai seorang Islam, tapi dia munafik
Kan? Munafik khalisun. Maknanya munafik yang benar-benar munafik lah. Dia bukan Islam. Dia bukan ada iman, langsung tidak ada. Dia kan kalau sekarang ini munafik itu boleh dibagi pada dua. Satu, munafik khalisun, yang munafik yang betul-betul munafik. Cuma dia berpura-pura saja Islam. Dia memang munafik. Maknanya dia bukan Islam, pura-pura saja kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu. Satu lagi munafik pada amal. Kan? Dia Islam, cuma amalan dia mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang munafik. Kan? Dia Islam. Kan? Dia solat, tapi dan sama melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu munafik dari sudut amal lah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Abdullah bin Sabah ini, dia antara yang membawa fahaman menyatakan bahawa yang patut menjadi khalifah sesudah Nabi adalah Sayyidina Ali. Kan? Dia yang memulakannya, dia yang membawa dan menyebarkan fahaman tersebut kepada orang ramai. Dan dia juga yang menimbulkan kekacauan di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Dan Sayyidina Uthman di peringkat awal menyedari perkara ini. Lalu Sayyidina Uthman menghalau dia keluar daripada Madinah dan dia pergi ke Mesir. Dia berjaya mengumpulkan pengikut-pengikut. Ramailah yang terpedaya dengan hasutannya, lalu dia menimbulkan pemberontakan daripada Mesir, akhirnya sampailah ke Madinah. Dan kalau nak ikutnya, memang Abdullah bin Sabah dan kumpulannya lah yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Uthman. Dan tetapi selepas mereka membunuh, mereka menyusup masuk sebagai kumpulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali menyedari perkara tersebut. Tapi bagi Sayyidina Ali, perkara utama yang perlu dilakukan adalah menyatu padukan umat Islam di awal pemerintahannya. Sebab itu Muawiyah bin Abi Sufyan, dia tidak mahu lagi melakukan bai'ah kepada Sayyidina Ali kerana ia menuntut supaya Sayyidina Ali membalas ataupun menghukum orang yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Uthman. Sebab Muawiyah ini adalah sepupu kepada Sayyidina Uthman. Tapi bagi Sayyidina Ali lain pula. Maka dipendekkan cerita, akhirnya nanti itu yang menyebabkan berlaku peperangan sifil. Tapi sebenarnya peperangan sifil juga adalah hasutan yang dilakukan oleh kumpulan Abdullah bin Sabah ini. Nama bagus tuan-tuan, Abdullah. Kan? Tapi itulah jahat semua. Dia Yahudi, kan, yang hanya berpura-pura sebagai Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dialah yang menimbulkan fahaman-fahaman sehingga sampai tak mengagung-agungkan Sayyidina Ali, malah menyamakan Sayyidina Ali dengan Tuhan. Apatah lagi sesudah kewafatan Sayyidina Ali. Sebenarnya di zaman Sayyidina Ali pun menyedari tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah ini. Sehingga Sayyidina Ali sendiri pun pernah menghalau keluar daripada Madinah. Lalu dia pergi ke Madian. Setelah kewafatan Sayyidina Ali pun dibunuh. Dia datang, dia membawa fahaman-fahaman baru yang bertujuan untuk mengagung-agungkan Sayyidina Ali. Dan selepas daripada itu barulah timbul istilah Syiah. Ketika di zaman Sayyidina Ali hanya dikenali sebagai golongan Sabaiyah. Kan, Sabaiyah, Sabah tadilah, Abdullah bin Sabah tadi. Jadi dikenali dengan golongan Sabaiyah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita ikut fatwa, bukan Selangor je, malah boleh dikatakan seluruh negeri di Malaysia ni pun telah memfatwakan Syiah ini sudah terkeluar daripada Islam. Selangor sendiri pun dikatakan pernah 3 kali mengeluarkan fatwa tentang fahaman Syiah yang dianggap terkeluar daripada ajaran Islam pada 24 September 1998 dan 1998. Kemudian fatwa sirah berkaitan ajaran Syiah, maknanya dari segi lafaz itu diperbaiki supaya lebih berkesan. Ini dilakukan pada 17 Oktober 2013. Kemudian fatwa sirah berkaitan ajaran Syiah di Negeri Selangor, pindaan, yang dilakukan pada 26 April 2018. Jadi itu dah jelas. Kalau kita lihat sekarang ini sebenarnya memang ada gerakan-gerakan untuk menyebarkan fahaman Syiah dalam masyarakat Melayu. Kan, baru ni nak kata baru tu tidaklah, bulan lepas ada ikut satu seminar berkaitan dengan
ajaran sesat yang ada di Selangor, dan dibentangkan 3 kumpulan, iaitu kumpulan Syiah, yang keduanya misioneri Hindu. Kan kita biasa dengan misioneri Kristian, ini Hindu. Hindu pun sekarang ni dah mula dah. Kan tu yang saya ingat 2-3 bulan lepas ada diviralkan, macam kuil, macam gereja, macam masjid, dan menghimpunkan semua agama-agama utama di dunia di situ. Ada orang Islam, ada orang Hindu, ada orang Kristian dan sebagainya, masing-masing. Kan, dan menganggap semua agama adalah sama. Cuma cara pembawaan saja yang berbeza, tapi matlamannya adalah sama. Ini bahaya. Dan satu lagi yang dibentangkan adalah berkenaan dengan etis, fahaman yang menganggap tiada Tuhan. Ini pun dah mula tersebar sebenarnya. Malah antara yang mengikut pun adalah di kalangan orang Melayu. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kata salah memang ada Persatuan Syiah. Saya tak ingat nama dia tu. Kan, tapi yang pasti di belakang itu ada Syiah Malaysia. Kan, Syiah Malaysia. Tahun lepas ketika sambutan Hari Karbala, ada beberapa orang Malaysia yang pergi, siap tebarkan jalur gemilang lagi, kan, di sana. Tahun ni tak boleh nak pergi sebab PKP, kan. Tapi dikatakan mereka tetap mengadakan sambutan Hari Karbala di satu tempat yang tertutup. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kongsikan sedikitlah tentang penyelewengan kumpulan Syiah ini supaya kita lebih jelas. Sekurang-kurangnya bila ditanya apa dia kesesatan Syiah, maka kita tahulah sikit-sikit, kan. Janganlah entahlah, kan, fatwa kata haram lah itu ya. Tapi ditanya apa dia, kita tak tahu. Jadi sekurang-kurangnya kita tahulah sikit-sikit. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kongsikan secara ringkas. Antaranya yang pertama disebut sini tentang khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di Sunnah wal Jamaah meyakini dan berpegang bahawa khalifah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bermula daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan kemudiannya Sayyidina Ali. Itu yang termaktub dan kita meyakini. Kerana perkara itu adalah ijma' ulama'. Malah sahabat-sahabat ketika itu pun bersetuju, semuanya melakukan bai'ah. Kenapa yang mula-mula Sayyidina Abu Bakar? Ada sebabnya. Kenapa lepas tu Sayyidina Umar? Pun ada sebabnya. Semua melakukan bai'ah, tak ada yang bantah. Itu keyakinan kita lah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi bagi golongan Ahli Sunnah pula, mereka berpendapat khalifah sesudah Rasulullah sepatutnya adalah Sayyidina Ali. Lalu dia timbulkanlah, ini sebenarnya yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Sabah, yang akhirnya menjadi fahaman golongan Syiah sehingga kini. Ada wasiat daripada Nabi yang sepatutnya menggantikan Nabi adalah Sayyidina Ali. Lalu diungkitlah tentang kisah di Sakifah Bani Sa'adah, di mana antara orang-orang Ansar dengan orang Muhajirin antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Ketika itu Sayyidina Ali sedang menguruskan jenazah Nabi SAW di rumah. Jadi Sayyidina Ali tidak dapat turut serta dalam perbincangan tersebut, yang akhirnya orang ramai melantik Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Maka itu diungkit, kan, dengan menyalahkan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Malah mereka menuduh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, termasuk juga Sayyidina Uthman, sebagai merampas hak jawatan khalifah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kan. Malah mereka menuduh dan menganggap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar terutamanya sebagai berhala Quraisy. Dan mereka sering berdoa melaknat Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Sedangkan mereka sahabat besar. Ini perbezaan antara kita dengan mereka, kan. Itu khalifah. Yang kedua, kita meyakini bahawa Al-Quran yang ada sekarang ini adalah lengkap, di mana para sahabat telah berusaha untuk menghimpunkannya dengan sempurna tanpa ada yang tertinggal. Berarti kalau kita lihat usaha pengumpulan Al-Quran yang bermula daripada zaman Sayyidina Bakar, kemudian dikemaskan lagi di zaman Sayyidina Uthman, sudah lengkap. Sebab itu dikenali dengan Mushaf Utsmani, kan, lengkap dah. Tapi bagi Syiah, mereka menyatakan tidak lengkap, malah ada yang dibuang. Antara yang dibuang mereka dakwa adalah surah Al-Wilayah. Surah Al-Wilayah, yang mereka dakwa surah Al-Wilayah itu banyak menceritakan tentang Sayyidina Ali yang patutnya menjadi khalifah.
yang menggantikan Nabi SAW. Bukan sekadar itu, mereka menyatakan bahawa Al-Quran yang ada pada kita ni, golongan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak lengkap. Yang lengkap ni pada mereka, kan, yang dikenali sebagai Mushaf Fatimah. Dan mereka menahu Mushaf Fatimah itu lebih besar daripada Al-Quran 3 kali ganda. Kalau Al-Quran ada 6,000 lebih, kan, 6,000 lebih ayatnya. Bermakna Mushaf Fatimah itu 3 kali ganda, lebih kurang ada 18,000 ayat. Kan, mereka kata itulah yang lengkap. Sebab sesudah kewafatan Nabi masih lagi diturunkan wahyu kepada Saidina Ali. Kan, maka Saidina Ali menghimpunkan. Sebab itu mereka menyatakan Al-Quran yang ada pada kita tak lengkap, sedangkan itu tak betul. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian seterusnya berkaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam. Walaupun dalam Al-Quran tidak menyebut rukun Islam secara terperinci, yang pertama ni, yang kedua ni, yang ketiga ni, tapi disebut dalam hadis Nabi, kan, disebut secara terperinci. Akhbirni anil Islam. Maka Nabi pun sebut al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan sebagainya, sampailah kepada haji. 5, kan, mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar haji, membayar zakat dan juga haji. Tapi bagi golongan Syiah, rukun Islam mereka 5 juga. Yang pertama solat, tapi solat 3 waktu. 3 waktu. Kenapa 3 waktu? Zuhur, Asar, jamak 1 waktu, kan? Maghrib, Isyak, jamak 1 waktu. Itu yang jadi 3 waktu. Sebab mereka berpendapat hidup ini juga adalah musafir. Musafir kan boleh jamak, kan? Pandai-pandai saudara, kan? Puasa bulan Ramadan, membayar zakat, haji, dan satu lagi iaitu surah wilayah. Surah mereka kata tidak ada dalam Quran Al-Sunnah, itu dianggap oleh golongan Syiah sebagai salah satu rukun Islam. Kan teruk mereka ni. Kemudian rukun iman, kita ada 6, kan? Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari kiamat dan juga qada dan qadar. Tapi mereka cuma ada 5. Yang pertama tauhid. Yang kedua kenabian. Yang ketiga imamah. Imamah ni maksudnya imam-imam mereka. Yang 12 tu lah, kan, bermula Saidina Ali, Saidina Husain, Saidina Hasan, Ali bin Husain, sampailah yang terakhir, yang 12 tu. Mereka meyakini mereka semua itu adalah maksum. Malah mereka menyamakan Saidina Ali seperti Allah, seperti Tuhan. Ini fahaman yang asalnya dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat keadilan, dan yang kelimanya ialah kiamat. Saya lupa tadi, solat orang Syiah. Dia katakan bila mereka takbir, kita kan takbiratul ihram sekali, Allahu Akbar, kan, sekali. Tapi mereka takbir, dia katakan sekurang-kurang 3 kali. Angkat tangan tu 3 kali. Lepas ni tengok siapa yang buat macam tu. Kan? Satu, kan? Antara lain lagi, yang letak tanah Karbala di tempat sujud itu memanglah, kan. Dia katakan kalau kita dah habis solat, kita sudahi dengan salam lah, kan, salam. Tapi mereka dengan cara tepuk paha. Mereka tepuk paha 3 kali. Itulah tanda mereka selesai solat, kan. Tapi sebenarnya kalau dikaji-kaji, itu ada persamaan dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Memang ada banyak persamaan antara Syiah dengan Yahudi. Sebab itu ada yang sampai menyatakan Syiah itu adalah Yahudi yang bertopengkan Islam. Jadi jangan keliru, kan. Sebab itu fatwa itu jelas. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Apa lagi? Azan mereka pun lain, kan. Lepas asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka akan tambah lagi asyhadu anna aliyan waliyullah, kan. Lepas tu mereka tambah lagi asyhadu anna aliyan amirul mukminin. Barulah hayya solah hayyal falah, kan. Hadis, kan. Mereka memang tolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka hanya berpegang pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka sahaja.
Sebab itu banyak hadis-hadis yang mereka tak nak terima. Antaranya hadis yang berkaitan dengan pernikahan mut'ah. Kan? Sebab itu mereka masih lagi mengamalkan nikah mut'ah. Sebenarnya nikah mut'ah itu sudah pun dibatalkan oleh Nabi sendiri. Tapi sebab ada hadis itu diriwayatkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tak nak pakai, maka sampai sekarang mereka masih lagi mengamalkan nikah mut'ah. Kan? Syahadah mereka, sebelum saya terlupa, syahadah mereka, kan? Kita kan syahadatain, maksudnya dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Tapi mereka paling kurang ada 3. Kadang sampai 5 syahadah. Kan? 3 tu apa dia? Mereka akan tambah wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Ataupun mereka sebut wa asyhadu anna aliyan amirul mukminin. Kan? 3. Yang keempat, mereka juga akan sebut tentang kesucian Fatimah Az-Zahra. Kan? Dan yang kelima, mereka akan melaknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kan? Dan juga Hafsah dengan Aisyah. Ini mereka laknat. Sebenarnya dalam mereka melaknat ini bukan hanya dalam syahadah, kan? Malah dalam doa mereka pun mereka sering mendoakan agar Allah Ta'ala melaknat Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Uthman dalam doa solat mereka. Kan? Kalau hari Karbala, tu saya ceritalah, kita hari Karbala kita tak ada, kan? Mana 10 Asyura tu kita meraihkan hari Asyura sempena kejayaan Nabi Musa AS dan juga kisah Nabi Nuh yang baterainya terdampar. Itu yang kita raikanlah, dan kita meraihkan dengan cara kita berpuasa. Tapi mereka hari Karbala itu dianggap sebagai satu perayaan besar, cuti umum. Dan upacara yang dilakukan adalah mencederakan diri. Bukan setakat tampar dada, tampar pipi, koyak baju, bukan setakat itu lagi. Mencederakan, melukakan sehingga berdarah. Kan ada satu video ditunjuk tu bukan lagi dengan pedang, kan, dengan machine gun. Bukan peluru, dia letak kat sini muncungnya, dia bertembak. Tahu tembak kat sini, tembak kat tengah ni, kat jantung tu, kan? Dia tembak kat sini. Sini masih hidup lah. Bukan setakat yang dewasa, malah kanak-kanak, baby pun buat. Ada gambar tu, satu video dia tunjuk baby tu. Yalah, baby rambut kan masih lagi nipis, halus, kan? Ada setengahnya yang botak. Apa ni? Dia buat macam ni dekat kepala tu, biar luka kepalanya. Kan? Dan dianggap itu satu kemuliaan. Kan? Dia tetap. Bila dia tetap ni macam tak ada apa-apa, mulalah dia toreh. Kan? Ada satu kes tu dia katakan bila dia buat macam tu, baby tadi akhirnya berlaku pendarahan, mati. Kan? Tapi mereka tak masalah, mereka anggap itu satu kemuliaan. Kan? Bukan sekadar mereka menyambut hari Karbala sebagai hari berkabung, malah mereka juga menyambut, saya tak ingat hari itu, kan? Tapi 40 hari sesudah hari Asyura, 10 Muharram. Maknanya dia dalam bulan Safar. Kalau 40 hari bermakna 20 Safar, lebih kurang 20 Safar. Saya tak ingat hari itu. Tapi itu pun dianggap sebagai hari kebesaran mereka dan dianggap sebagai cuti umum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa lagi perbezaan? Kita memuliakan para sahabat. Sebab Allah Ta'ala sendiri pun memuliakan para sahabat, Nabi sendiri pun memuliakan para sahabat. Tapi mereka mencela, kan, mengeji, malah mereka melaknat sahabat, termasuklah sahabat-sahabat besar. Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar itu dianggap sebagai berhala Quraisy. Sedangkan mereka begitu mulia sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ada kelebihan-kelebihan. Mereka juga mencela Muawiyah sebenarnya. Lepas itu yang memburukkan Muawiyah ni adalah sebenarnya kumpulan Syiah. Tapi yang peliknya yang membunuh Sayyidina Umar, Abu Lu'lu', kan? Abu Lu'lu' yang membunuh Sayyidina Umar, akhirnya mati, dihukum bunuh, kan? Mereka menyanjung, memuji, malah memberikan gelaran kepada Abu Lu'lu' yang telah berjaya membunuh Sayyidina Umar dengan gelaran Baba Syuja'. Baba Syuja'. Baba tu bapa lah. Syuja' tu yang sangat berani, kan? Malah mereka buatkan tugu di Iran
untuk memperingati keberanian Abu Lulu yang telah membunuh Sayyidina Utsman kan, Sayyidina Umar kan. Banyak lagi lah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam risalah kecil di sini ada dinyatakan lebih kurang 22 perbezaan antara Ahlussunnah dengan golongan Syiah ini. Dan macam yang saya katakan tadi, ada banyak persamaan Syiah dengan Yahudi. Antaranya yang saya ingatlah, kalau ikutnya ada berapa puluh, ada 20 lebih persamaan. Antaranya kalau Yahudi mereka mengubah Taurat kan, tapi golongan Syiah ini mengubah Al-Quran. Orang-orang Yahudi dahulu menuduh Maryam kan, menuduh Maryam kan? Tetapi orang-orang Syiah menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga dengan isteri Nabi yang lain-lain, dan banyak lagi lah kalau nak dikaji tentang persamaan antara Syiah dengan Yahudi. Sebab itu Yahudi itu Syiah, Syiah itu Yahudi. Wallahu alam kan. Sebab itu kita kena berhati-hatilah, sebab mereka cuba nak menyebarkan fahaman mereka. Sebab itu dahulu disebut kan di dalam khutbah yang kedua tentang fatwa kesesatan golongan Syiah ini, supaya kita dapat mengambil iktibar dan kita lebih berhati-hatilah. Sebab mereka memang hari ini kebanyakannya mereka menyatakan sebagai golongan ahli bait kan. Ahli bait ini maksudnya merujuk kepada ahli keluarga Nabi, tapi yang mereka masukkan bukan semua keluarga Nabi, daripada Sayyidina Ali dengan Fatimah dan juga anak cucu cicitnya lah, dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin dan sebagainya. Wallahu a'lam kan. Jadi saya ingat itulah yang boleh dikongsikan. Mudah-mudahan sebanyak memberikan manfaat kepada itu semua. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang salah-salah itu merupakan kelemahan Yesus sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.